Baik, dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu, apakah penyebab dia? Mesti ada sebab. Asal bagi kikir, boleh bang? Tolong tuan-tuan anak. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu, makna penyebab. Apakah sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu bersifat kikir? Apa sebab? Mesti ada sebab dia. Kullu syai'in sababun, tiap-tiap sesuatu mesti ada sebab dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu ialah kasih akan harta. Apa maksud kasih akan harta? Makna dia cintakan harta dia. Makna hartanya dah duduk dalam hati. Sepatutnya harta ni duduk di tangan. Sepatutnya harta benda duduk di tangan, bukan duduk dalam hati. Dalam hati ni untuk disimpan Allah, disimpan Rasul, disimpan agama, disimpan akhirat. Itulah tempat hati. Tapi apabila kita menyimpankan harta benda dunia di dalam hati, inilah di antara, jazakallah, inilah di antara penyebabnya. Di antara penyebab apabila kita menyimpan dunia di dalam hati, di antara penyakit yang maknanya yang akan menghinggap dalam diri kita, di antaranya asbab kita letakkan dunia di dalam hati kita adalah penyakit kikir. Maka kalau kita nak elak diri kita daripada kikir, kena keluarkanlah dunia itu daripada hati. Maknanya jangan letakkan dunia itu dalam hati kita, letak di tangan sahaja. Tapi kalau dalam hati kita ada dunia, itu yang menjadikan kita kikir. Jadi sayang. Maknanya padahal benda tu, sedekah tu, murah tu, menunaikan kewajipan tu adalah ibadat yang akan menyebabkan kita nanti jadi orang yang beruntung di hari kiamat. Tapi oleh kerana cintakan dunia tadi, kita sayang untuk dibelanjakan harta kepada perkara yang Allah redha, maka tak dapatlah kita pahala. Tak dapatlah kita pahala amal kebajikan. Sebab yang menghalang tu adalah cintakan dunia. Cintakan dunia. Jadi kaya setara mana pun, jangan letakkan kekayaan tu dalam hati, bahkan letaklah di tangan tak di tangan saja. Bila letak tangan, insya-Allah mudah kita. Mudah kita. Tapi kalau letak dalam hati, payah. Jadi sakit hati kita nanti. Dia jadi cemburu. Hati kita ni dicemburu. Pula iklan pula. Iklan kuih apa ni? Kaswi. Iklan kuih kaswi. Dodol. Kan kaswi abang. Sedap pula kan? Tak boleh cakap. Ini apa? Dah. Maka jangan letakkan harta benda dalam hati, letak di tangan dia. Kalau tak dalam hati, payah gitu. Masya Allah, nanti jadi bakhil. Jadi sayang harta tak bertempat. Kita akan jadi sayang harta tak bertempat. Sayang tak bertempat. Sepatutnya kalau sayang harta, belanjakan kepada benda yang mendatangkan pahala. Itulah baru betul sayang harta. Tapi kalau sayang harta dibelanjakan kepada benda yang Allah Ta'ala tidak redha, itu bukan nama sayang harta. Itu sayang harta tak kena pada tempat. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Dan ia kikir ataupun kasih akan harta adalah kelakuan yang dicela, yakni oleh Allah. Maksud dicela oleh Allah. Orang tak cela, orang kan puji. Kadang-kadang orang puji sifat bakhil ni, dia kata bagus. Padahal Allah cela tu. Jadi maksud cela adalah di sisi Allah. Sebab manusia ni, dia kadang-kadang mencela benda yang baik. Nampak tak? Sebab tu dalam kitab tasawuf dia kata, sucikan hati ataupun diri kita daripada perbuatan yang dicela. Maksud yang dicela oleh Allah. Kalau dicela oleh manusia ni, tak boleh pakai. Sebab benda taat pun orang cela. Kita buat majlis macam ni, buat majlis macam ni pun ada orang cela. Buat program macam ni pun orang cela.
Orang tu tutup aurat pun kena cela. Orang tu cakap benar pun kena cela. Sebab tu bukan maksud dicela oleh orang, dicela oleh Allah. Kalau orang cela tak boleh pakai. Sebab orang ni kadang benda baik pun dicela juga. Benda maksiat dipuji. Benda maksiat dipuji, bagus dia tu. Tapi bila benda taat, dia kata apa buat benda macam ni? Apa asyik semayang ni? Apa pakai tutup-tutup macam ni? Dicela. Maksud dicela tu oleh Allah. Jadi sifat kasihkan harta tu, jadi hati kita ni dia cemburu. Bila kita isikan dunia, akhirat akan lari. Bila kita isikan akhirat, dunia akan lari. Hati ni tempat dia cemburu. Allah Ta'ala jadikan seorang tu satu je hati dia. Dia tak boleh simpan dulu. Dia nak cintakan akhirat, nak cintakan dunia, tak boleh. Mesti kena pilih salah satu. Kalau kita pilihkan cinta dunia, kita akan bersibuk dengan dunia. Kita takkan ada masa untuk akhirat. Tapi kalau dalam hati kita ada akhirat, insya-Allah kita akan ada sentiasa masa untuk agama, untuk akhirat ada. Untuk dunia, maknanya kita tak berapa tamak haluba dengan dunia, kerana dalam hati kita akhirat. Sebab tu wajib letak dalam hati kita akhirat. Kalau dalam hati kita dunia, makna kalau benda-benda yang bersangkut paut dengan dunia, kita selalu ada masa, selalu boleh berkorban, terpanggil, sentiasa terpanggil. Tapi dalam hal-hal agama, kita tak berapa nak terpanggil, sebab dalam hati kita tak ada akhirat. Tapi kalau dalam hati kita ada akhirat, insya-Allah, makna dalam hal-hal agama pun kita akan seronok, kita akan makna ada masa, kita akan sanggup berkorban. Dalam hal-hal dunia pun insya-Allah, maksudnya dunia tu dalam memang pasti kita akan cari, kita akan dapatkan. Mencari akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau cari dunia, akhirat takkan ikut kita kalau kita cari dunia semata-mata. Tapi kalau kita cari akhirat, dunia akan ikut, insya-Allah. Tak banyak sikit mesti ada. Ibaratnya kalau kita tanam padi, mesti ada tumbuh rumput-rumput juga. Tapi kalau tanam rumput, takkan jumpa walaupun sebatang pokok padi. Itu perumpamaan yang ulama buat. Kalau kita cari akhirat, dunia akan ikut juga. Makna akan tumbuh rumput. Tak banyak sikit mesti tumbuh. Silap-silap tak terracun gitu. Tapi kalau tanam padi, kalau tanam rumput, tak ada. Sebatang pokok padi pun tak akan tumbuh. Itulah ibaratnya. Kalau kita semata-mata cari dunia, akhirat tak akan ikut kita. Tapi kalau kita cari akhirat, insya-Allah dunia akan ikut kita, insya-Allah. Baik, bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya. Jadi orang yang pakai miskin tak nampak dia punya sifat kikir. Orang miskin tak nampak lah dia punya kikir tu. Dengan menahan daripada umpama sedekah. Jadi nak nampak orang-orang pakai miskin, kita nak kata orang miskin ni, bakhil lah geng-geng miskin ni. Miskin bikers contohnya. Miskin bikers, kita nak kata apa ni geng-geng ni, bikers, miskin biker ni tak ada nak bersedekah. Tak boleh. Sebab dia orang tak mampu nak keluarkan. Sebab harta mereka tak ada, tak sampai pun qadar yang nak meluaskan dirinya untuk bersedekah. Yang ada pun tak cukup. Dia miskin ni ibaratnya kalau dia memerlukan RM10 sehari, separuh pun dia tak dapat. Itu miskin. RM5 pun dia tak dapat. Keperluan dia siapa? Tak puasan. Ayu punya ni. Ayu sampai tu kejap lagi kot. Dia dengan Ayu kata kan. Okey. Jadi orang miskin kita nak kata dia kedekut tak boleh. Sebab nafkah untuk diri dia pun tak lepas. Patutnya dia punya nafkah anak bini memerlukan RM20 sehari. Tapi bila dia bekerja, dia hanya dapat tak sampai RM10. Tak sampai RM10. Itu miskin. Jadi dia nak bersedekah, kita nak kata apa bakhil, tak boleh. Sebab dia tak masuk dalam orang yang memiliki keluasan harta untuk bersedekah. Ada orang macam tu tuan-tuan. Jangan kita kata tak ada. Yang kita kata tak ada. Ada orang macam tu. Sebab tu kita jangan lupa orang yang bawah-bawah. Nasihat ulama, bila kita ada dunia, jangan pandang orang atas, pandang orang bawah. Baru kita insya-Allah tak berapa tamak dengan dunia itu. Tapi kalau kita ada dunia, kita tengok orang yang lebih tinggi daripada diri kita, itulah nanti yang menyebabkan kita akan jadi tamak haloba. Tapi kalau tengok orang bawah, insya-Allah akan timbul rasa qanaah dalam diri kita. Ya Allah, betapa bersyukurnya dah aku dapat RM50 sehari. Orang tu separuh daripada nafkah pun tak dapat. Barulah kita jadi slow.
Kalau tengok orang atas, habis kita, rosak kita. Ada pun dalam bab amal ibadat, kena tengok orang atas-atas kita. Alim ulama tu kena tengok, oh jauhnya lah lagi aku dengan geng-geng ni. Dia punya cara tidur pun tak terikut. Aku paling tidak 8 jam mesti wajib sehari. Mereka tu tidur 2 jam 3 jam je sehari. Lebihnya bersibuk dengan amal ibadat. Ilmunya tak payah ceritalah. Tidurnya pun kita tak terikut, apatah lagi amal dia. Sebab tu dalam bab amal akhirat kena tengok orang yang lebih-lebih. Barulah kita berasa diri kita tidak ada amal ibadat. Jangan tengok orang yang tak mengaji, jangan tengok orang yang tak semayang. Nanti kita akan berasa diri kita lebih daripada mereka. Tengok orang lebih-lebih tu, baru nampak hinanya diri kita dalam bab amal. Ulama ajar siap dah semua. Supaya kita tu tak rugi dunia, tak rugi akhirat. Kemudian katanya musannif lagi, tetapi nyata ia orang miskin dengan kasihnya akan harta. Jadi nak tengok orang fakir miskin bersifat kikir memang tak nyata benda tu. Tapi kasihkan harta ada. Orang miskin tapi dikasihkan harta, sebab sifat kasih ni sifat hati. Beberapa banyak orang yang pemurah tetapi kasih akan harta. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Ada juga orang yang pemurah tapi orang yang pemurah tadi bersifat dengan kasihkan dunia. Maka pemurah dia tu tadi bukan semata-mata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tak apa, tak lambat pun. Tak ada istilah lambat. Yang lambat ni yang lambat ni yang hidupnya tak ada ruang untuk agama, itu lambat. Kalau ada ruang hidup dia untuk dunia, dia tak masuk dalam orang yang terlambat. Alhamdulillah. Abang Yui ni mentinggalkan dia. Baik. Jadi ada orang yang kasihkan dunia tapi dia bersifat pemurah. Tapi pemurah dia tu bukan kerana nak mencari redha Allah. Pemurah dia tu kerana nak mencari nama. Dia jadi si pemurah, tapi di sebalik pemurah dia tu nakkan namanya diketahui, nak dia tu disebut sebagai orang yang pemurah. Itulah menunjukkan hatinya kasih kepada dunia. Makna zahirnya pemurah, tapi hakikatnya dia tidak ikhlas dalam pemurah dia tu. Allah tahu. Dia sedekah banyak-banyak tadi rupanya nak nama, nak masyhur, ataupun ada kepentingan peribadi dia. Jadi nak pemurah, kena jagalah hati kita. Jangan pemurah disebabkan nakkan nama, nak terkenal. Janganlah, sebab itu namanya tidak ikhlas. Bagilah berjuta pun kalau tak ikhlas niatnya, takkan diberi pahala oleh Allah. Itu pun di antara pantang larang dalam ibadat. Masyhur nama dia pemurah. Sebut je masjid mana, mesti ada dia punya saham. Andai kata dia tu nak diketahui oleh orang, sifat pemurah dia tu, dia nak diketahui oleh orang yang dia tu pemurah, maka rosaklah amal ibadat dia. Dia takkan dapat pahala sikit pun. Baik. Walaupun dia meniatkan kemasyhuran itu selepas dia mati. Contoh sekarang saya derma, mana-mana masjid pun saya derma, tapi saya cakap dengan orang jangan begitu orang. Saya tak nak orang tahu. Tapi dalam hati saya kata, satu hari orang akan tahu juga. Satu hari orang akan tahu juga aku ni sebenarnya pemurah. Sekarang aku tak nak orang tahu. Nanti boleh jadi lepas aku mati orang akan cerita yang buat masjid ni aku sebenarnya. Kena juga tu. Kena juga perangkap tu. Nampak tak? Jadi jangan meniatkan amal ibadat tu tadi untuk contohnya diketahui oleh orang, sama ada waktu kita hidup ataupun waktu kita selepas mati. Kadang-kadang kita tak apa, sekarang ni waktu hidup ni biar orang jangan tahu. Bila dah mati besok baru orang tahu. Kita pun seronok. Kena dah tu penyakit. Itu perangkap dia tu. Tengok dia punya licik tak licik dia. Perangkap. Dia tak dapat perangkap kita sini, dia perangkap kita kat jalan lain. Inilah yang dimaksudkan dengan tipu daya nafsu dan syaitan.
Jadi kalau kita tak ada ilmu nak mengetahui tipu daya ni, mesti kita akan kena punya. Jadi sekali fikir macam logik. Kan, okey sekarang ni buat amal diam-diam. Tak nak orang tahu. Tapi dalam hati ada tersimpan niat, mudah-mudahan besok bila aku dah mati, mudah-mudahan orang tahu selepas aku mati besok, siapa yang pemurah sebenarnya. Orang akan tahu siapa sebenarnya diri aku ni. Aku ni lah orang yang pemurah, aku ni lah orang yang banyak tahajud, aku ni lah orang yang ulama sebenarnya. Tapi waktu hidup ni aku tak nak orang tahu. Biarlah orang tahu selepas mati. Pun kena perangkap juga. Habis pahala amal kita. Nampak tak dia punya licik dia tu. Sebab tu kita kena banyak ilmu untuk menjaga ni. Sebab tipu daya dia banyak, sahabat. Tipu daya dia banyak, bukan satu dua jalan, banyak jalan dia. Jadi kalau ada orang kata belajar agama ni sikit-sikit, makna perkataan tu salah sangat-sangat. Sebab tipu dayanya sangat banyak. Macam mana dengan ilmu yang sikit kita nak jaga? Tak cukup dengan sikit belajar. Selalu kena banyak mengaji, banyak belajar. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Tapi jaga niat belajar. Jaga niat ni, jangan nak dikatakan orang mengaji dah, bikers mengaji dah. Tak payah, jangan benda tu. Itu pun perangkap juga tu. Sia-sia apa yang kita buat. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita. Walaupun kita buat dalam bentuk macam ni, mudah-mudahan Allah redha pada kita. Mudah-mudahan jadi asbab dapat kasih sayang Allah, mudah-mudahan. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Supaya dia dikatakan pemurah, sama ada waktu dia hidup ataupun selepas dia mati. Dia nak nama dia nanti tercatat dalam buku sejarah orang yang pemurah. Supaya dia dikenang selepas mati. Jangan. Sebab tu kena faham maksud ikhlas tu. Kerana Allah tu sampai bila-bila. Kita buat amal kerana Allah sampai bila-bila, bukan waktu hidup je. Bukan waktu hidup aja kerana Allah. Lepas mati besok tukar dah niat, mudah-mudahan kerana orang tahu pula dah. Dan demikian itu dicela juga pada syarak. Maknanya Allah Ta'ala cela juga andai kata kita ni pemurah, yang mana tersimpan dalam hati kita hasrat untuk dipuji oleh manusia. Dipuji juga oleh orang, oleh Allah. Cuma manusia saja pun, sebab manusia tak tahu. Sebab manusia tengok zahir kan. Manusia dengar, jangan bagi tahu pemurahnya dia. Dia tak nak orang lain tahu. Bagus. Kata orang sebab orang nampak zahir. Tapi Allah tahu ya'lamu ma fis sudur. Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara yang ada di dalam hati. Kita tak boleh sorok dah daripada Tuhan benda tu. Tetap juga kena dia punya denda dia. Maka kita ni nak kena jaga yang zahir, yang batin kena jaga dua-dua. Kena usaha jaga. Tak boleh cuba lagi. Kerana apa Allah Ta'ala cela? Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia seseorang daripada zikrullah, yakni daripada mengingati Allah. Kalau kasihkan harta akan melalaikan kita, melupakan kita daripada mengingati Allah. Apa maksud mengingati Allah? Sambil hatinya mengingat kepada Allah, serta dia membuat apa yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itulah maksud zikrullah. Bukan semata-mata kita ingat Allah, tapi semayang tidak. Kemudian apa yang Allah suruh kita tak buat, apa yang Allah larang kita buat, tapi diingat Allah. Bukan maksud begitu. Waktu Zuhur masuk, lalu je ingat Tuhan. Zuhur dah masuk ni, ingat Allah. Right. Daripada Zuhur lajak ke Maghrib. Right, ingat ni Zuhur dah masuk, Allah, ingat Allah sepanjang jalan. Tak pun berhenti semayang, jamak pun tidak, qasar pun tidak. Dia buat jamak ta'iyah. Dia buat jamak ta'iyah. Jamak ta'iyah lah yang paling mudah sekali. Paling ringkas sekali jamak ta'iyah lah. Kalau jamak takdim, jamak takhir nak kena berhenti juga. Ni jamak ta'iyah. Terus saja. Ingat, kalau kita mati tu mati dalam maksiat, sahabat. Kita pergi ride jauh-jauh, mati ni tak tahu kan. Dengan niat kita, dengan akidah kita entah betul tidak, dengan hati kita ikhlas tidak, dengan hal keadaan semayang kita betul tidak, mati dalam perjalanan macam tu. Macam mana kita nak jawab nanti? Itu yang kita nak kena fikir tu. Tak salah kita, salah orang. Sebut dalam kitab tasawuf sana, kalau kita tanya kepada orang yang meninggal dunia hari itu, adakah kau sangka yang hari ni kau akan mati? Dia kata, aku tak sangka hari ni aku mati.
Itulah kalau fardu takdir boleh, orang yang mati tu boleh bercakap. Kalau kita tanya dia, adakah kau sangka yang hari ni kau mati? Dia kata, aku tak sangka yang hari ni aku mati. Nak bagi tahu mati tu datang tiba-tiba. Maka kita ni kena buat persiapan lah. Bukan larang hobi tu. Hobi-hobi lah, benda tu harus. Nak menghilangkan bosan kita dalam beramal ibadat, diharuskan berhobi. Tapi kalau dengan sebab hobi melalaikan apa yang Allah suruh, situlah yang Allah cela hobi kita tu. Sebab salah guna. Nak hobi motor ke kereta ke, silakanlah. Islam tak larang selagi tak menyalahi syariat. Tapi kalau dengan asbab hobi kita meninggalkan apa yang Allah larang, yang Allah suruh, kita buat yang Allah larang, inilah tempatnya kita dicela oleh Allah. Allah tak larang nak hobi bermotor. Hobi lah. Jangan sombong. Kan? Kalau ada motor sombong, Allah benci lah kita tu. Pakai Honda Cup pun kalau sombong, Allah benci ke? Tak kira lah, bukan dia letak pada sisi dah. Pakai basikal sombong, bagi salam pun tak nak jawab, paling muka empat lain contoh. Tetap dicela oleh Allah. Jadi celaan Allah bukan duduk pada harta, tapi pada sikap. Pada sikap kita. Pakailah Porsche pun, pakailah motor H2 ke apa ke, H2O ke H2? H2 H2R, bukan H2O. H2O apa? Air. Innalillahi wa inna. Kalau pakailah motor harga juta pun, tapi hatinya baik, hatinya tawaduk, tak menghina orang lain, Allah puji dia, tak ada masalah. Jadi celaan Allah bukan duduk pada harta. Baik, maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah, dan yang demikian itu dicela juga oleh Allah, oleh syarak, kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan dia daripada zikrullah dan memalingkan ia akan hatinya kepada dunia. Makna hatinya akan menghadap kepada dunia dan membelakangkan akhirat. Sepatutnya hati kita menghadap akhirat, dunia di belakang kita. Tu yang ada apa, stiker akhirat di depan tu. Tapi stiker je. Bang ada ni stiker tu bang? Bang buat bang. Biarlah tepek stiker dulu mudah-mudahan besok menghadap ke akhirat. Tepek dulu setidak-tidak dah ada sikit dah tu. Nak tepek tu pun banyak dugaan tu. Dia orang kata Islam sangat budak ni. Stiker pun ada akhirat di depan ni, Islam sangat. Nampak ada orang dia nak Islam tapi tak berapa nak sangat. Dia kata kita nak Islam tapi jangan sangat. Ada sini Islam macam tu. Ada juga Islam macam tu. Dia kata dulu kita ada orang offer anak dia, nak kahwin dengan anak dia. Dia kata semua saya support, tak risau. Lepas tu anak dia kata apa? Tak nak lah, dia tu Islam sangat. Dia kata tak nak lah, dia tu Islam sangat. Ada juga orang tak nak Islam sangat, dia nak Islam separuh, atas tudung bawah terbuka. Tu jangan Islam separuh. Allahu Akbar. Macam-macam. Mudah-mudahan dapat hidayah, ya tak? Tak apa, tepek lah juga tu. Tepek je stiker Usrah Santai for Bikers. Biarlah lihat dah datang pun. Mudah-mudahan satu masa sampai juga, insya-Allah. Makna hatinya dah ada tu. Dah ada tu. Jangan tak ada langsung. Tepek akhirat di depan. Dia tak sembahyang lagi tapi dah tepek tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Abang buat stiker bang, dengan pantas buat stiker. Akhirat di depan, dunia di belakang. Tambah sikit bawah tu. Tepek je lah. Tepek pun tak apa, mudah-mudahan jadi asbab. Mudah-mudahan jadi asbab. Orang tengok bagus budak ni. Mudah-mudahan berkat doa orang tu. Mana kita tahu? Yang terintah hati pula orang kekasih-kasih Tuhan pula, Allah kabulkan doa dia. Tak apa, insya-Allah. Agama ni untuk semua, bukan untuk orang baik. Kita ni orang baik pun buat program ni. Buat penyangak lah ni kita buat program ni. Kalau orang baik tak payah dah benda-benda ni Gitu kan orang baik dah ni. Tapi sebab Allah suruh, kita tak istiqamah pun, makna adalah juga mudah-mudahan tidak-tidaknya kalau 10 perkara adalah 5-6 perkara kita dah tahu. Orang panggil beransur-ansur. Daripada tak tahu buat semayang langsung, dah tahu sikit-sikit dah. Alhamdulillah lah, adalah hijrah tu maksudnya. Jangan tak ada langsung. Kemudian dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia hingga berat atasnya oleh hati yang pada hati nak menjumpai Allah. Ni yang jadikan kita takut nak
Dia jadi risau nak mati. Dia jadi takut nak mati. Sebab apa? Dalam hati ni tu sayang nak meninggalkan dunia. Itulah akibat dia. Dia jadi risau. Bila sebut mati dia risau. Macam mana lah besok kalau aku mati, harta benda aku ni. Dia akan fikir ke benda-benda macam tu. Sedangkan kita ni tak perlu nak takut mati tu. Sebab mati tu dah memang jadi wajib. Kan? Berani mati pun mati, takut mati pun mati. Yang kita kena takut tidak ada persiapan untuk mati. Tu yang kita kena risaukan. Itu yang kita kena fikirkan. Sebab mati datang bila-bila. Atas sofa empuk pun mati, dalam bilik aircon pun mati, bawa motor kecil mati, motor besar mati, jalan kaki pun mati. Jadi mati tu tak payah dipikirkan. Yang nak kena fikir banyak-banyak persiapan nak mati tu. Macam mana nasib kita waktu mati besok? Adakah kita ni mampu nak menjawab segala pertanyaan daripada malaikat? Kerana yang menjawab pada waktu itu bukan lidah kita, tetapi amal kita yang kita buat. Kalau waktu hidup amal kita betul, tak payah risaulah mati kemalangan ke, mati kena bunuh ke, mati apa ke, tetap di husnul khotimah. Tetap dia mati husnul khotimah. Walaupun orang tak jumpa mayat dia. Sebab dia dah ada persiapan. Tapi kalau mati dalam keadaan tak ada persiapan, walaupun mayat kita tu diziarah oleh jutaan orang pun, dikebumikan dengan penuh penghormatan pun, tetap kita matinya su'ul khatimah, matinya dalam kebencian Allah wal-iyadha billah min zalik. Sebab tu jangan fikirkan pasal mati tu, fikirkan pasal persiapan. Fikirkan pasal persiapan mati. Aku kalau mati, adakah sembahyang aku ni dah betul, Tuhan terima? Adakah akidah aku ni betul, Tuhan terima? Adakah Islam aku ni betul, Allah terima? Itu yang kita nak kena fikir banyak-banyak. Bab mati tu tak mati mana-mana pun. Persiapan mati tu yang kita nak kena fikir. Kena takutkan tak ada persiapan tu. Bukan takutkan mati tu. Sebab mati tu pasti dah wajib mati. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei, Allah Ta'ala menyeru, hei yang mana-mana mereka yang beriman. Allah Ta'ala kata, wahai siapa-siapa, mana-mana orang yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin hari kiamat, yakin qada qadar, yakin malaikat, yakin kitab-kitab, yakin rasul-rasul. Wahai orang yang yakin, beriman tu masuk orang yang yakin lah. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala seru, jangan melalaikan. Bila sebut orang yang beriman, maknanya masuklah kita semua. Tak kira lah kita baik tak baik. Sebab hati kita percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, hari kiamat, kitab-kitab. Jadi kita ni masuk dalam golongan orang yang beriman. Dosa yang kita buat tu namanya maksiat. Bukan maksudnya orang yang membuat maksiat tu dia tak beriman. Tak, dia beriman. Cuma dia maksiat. Dia orang beriman yang maksiat. Mana hatinya yakin, hatinya percaya, tapi sambil-sambil tu dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang yang beriman tapi maksiat. Maka Allah Ta'ala seru, hei orang yang beriman. Tak kira lah orang yang imannya sempurna ataupun orang yang imannya tidak sempurna. Tak sempurnanya masuk macam tadi tu. Dia beriman tapi yang Allah suruh dia tak buat. Itu maksud imannya tak sempurna. Allah Ta'ala kata, jangan melalaikan akan kamu. Allah bagi warning, Allah bagi amaran, jangan wahai orang yang beriman. Bila sebut orang beriman, keluarlah orang kafir. Orang kafir tak masuk. Munafik pun tak masuk. Sebab munafik ni hakikatnya dia adalah orang yang kafir di sisi Allah. Apa maksud munafik? Orang yang zahir keterampilannya nampak seperti Islam, perkataannya seperti Islam, hakikat hatinya tidak yakin dengan Islam. Itu munafik. Walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, sebab itu namanya Islam. Islam zahir tapi kafir di sisi Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan munafik. Tapi yang Allah seru ni, orang yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Maksud jangan jadikan harta tu sebagai asbab kita lalai daripada perintah Allah. Kalau kita ada harta, banyak harta, jawatan tinggi, tapi tak melalaikan kita daripada taat kepada Allah, silakan, tak ada masalah. Sebab tak masuk dalam larangan Allah. Yang Allah larang ni harta yang melalaikan. Itu yang Allah larang. Tapi kalau ada harta tak lalai, silakan. Macam sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ada di kalangan mereka yang menjadi saudagar. Banyak harta bendanya. Tapi dia tak lalai daripada perintah Allah. Allah tak cela dia.
Bahkan dia jadi mulia di sisi Allah dengan sebab harta dia tu. Sahabat berapa banyak kali habis harta kerana membantu perjuangan Rasulullah SAW. Sampai ada sahabat bila dah habis hartanya, dah tak ada harta lagi nak bantu Rasul, dia jadikan diri itu seperti hamba dan upahnya diberi juga kepada Rasulullah. Sampai macam tu sekali semangatnya, keimanannya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah sampai habis harta, dah tak ada harta dia jadikan diri dia macam hamba, ambil upah dan upahnya ditolong lagi Rasulullah SAW. Tengok Sadatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Sewaktu dia belum berkahwin bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok dia seorang orang yang kaya raya, orang yang ada pangkat, namanya masyhur pada waktu tu. Tapi apabila dia dah berkahwin bernikah dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang segala benda-benda tu. Hartanya habis dibantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, adakah maknanya adakah kau menyesal kau berkahwin dengan Muhammad? Nabi tanya pada Sadatina Khadijah, adakah kau menyesal kau berkahwin dengan Muhammad? Sebab kau kahwin dengan Muhammad ni hilang segala-gala yang kau ada, nama kau, harta kau. Adakah kau menyesal kahwin dengan Muhammad? Tapi Khadijah bukan sebarang manusia walaupun perempuan, tapi hatinya kita tak terlawan. Tak terlawan kita. Dia punya amal ibadat pengorbanan dia, banyak sumbangannya, membantu agama Islam. Sampai dia kata kepada Nabi SAW, maksud daripada hadis itu, maksudnya dia kata, wahai Muhammad SAW, andai kata satu hari kau memerlukan modal, maknanya kau nak pergi ke satu seberang, ke tempat seberang, tak ada tempat nak menyeberang, kau tak ada modal nak buat jambatan, kau kutiplah tulang-tulang aku, kau jadikanlah jambatan, wahai Muhammad SAW. Sampai macam tu sekali semangatnya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada harta benda, kau kutip tulang-tulang aku, kau jadikanlah jambatan agar kau dapat menyeberang menyampaikan agama Sampai macam tu sekali semangatnya, masya-Allah tabarakallah. Allahu akbar. Patutlah pun orang yang mulia-mulia sisi Allah Taala. Jadi malulah pada kita orang yang ada keluasan tapi berat untuk nak membantu agama. Seganlah kita, malulah kita. Sebab Allah Ta'ala bagi kita kekayaan tu sebenar, Allah Ta'ala nak memuliakan kita dengan sebab harta. Jadi orang yang kaya raya, tirulah akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kerana dengan asbab bukan saja mereka jadi lebih sisi Allah sebab harta, bahkan jadi lebih sisi Allah sebab amal ibadah. Maknanya dua-dua dia untung. Lebih dengan sebab amal badaniyah, mana amal dengan sebab tubuh badan dia dimuliakan kepada Allah dengan sebab amal ibadat yang bangsa tubuh badan, sembahyang, puasa dan sebagainya. Dan dia jadi mulia sisi Allah dengan sebab maliyah, dengan sebab harta. Dua-dua dia dapat. Orang miskin tak dapat. Orang miskin dapat satu je. Kemuliaan amal badaniyah. Tu pun kalau dia beramal. Nak jadi mulia sebab harta, orang miskin tak ada peluang. Dia tak ada peluang nak sedekah, nak infak dan macam-macam. Dia hanya dapat satu peluang je. Tapi orang kaya dia dapat dua peluang kalau dia cerdik. Dia dah jadi mulia sebab di sisi Allah dengan sebab amal ibadat dia sendiri, dan dia jadi mulia sisi Allah sebab hartanya sendiri. Untunglah. Untunglah orang yang kaya yang ada agama. Masya-Allah tabarakallah. Tak boleh potong Tak boleh potong Puak-puak ni tak boleh potong. Nak hambat dalam bab ibadat pun dia dah lebih. Dalam nak hambat dalam bab harta lagilah tak boleh, kita tak ada. Untunglah dia. Jangan kita sangkakan bila kita bagi tu kita rugi. Tak, kita bertambah untung kerana Allah balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Jadi jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Harta ni masuklah pangkat, jawatan, kedudukan, harta benda, wang ringgit, bisnes, apa lagi, urusan kerja. Jangan jadikan benda-benda ni sebagai asbab yang melalaikan kita daripada apa yang Allah suruh. Kalau harta benda yang kita miliki menjadi asbab menjadi asbab kita lalai, Allah benci kepada kita. Walaupun kita ada rezeki sebuah je, tapi dengan sebab rezeki tadi kita tak semayang, kita tak pergi mengaji, Allah cela kita. Asyik lap je.
Sampai waktu Zuhur pun ambil lap motor, contohlah. Bukan kau orang pun ada rezeki juga. Sampai Terengganu. Kita tak sampai Dia dah sampai Cerating. Syah, kita boleh nak buat ride kan? Malu geng-geng rezeki ni. Tanya Azim. Tayar depan dan belakang macam tu sampai Cerating. Kalau follow motor dia, tayar belakang ke kiri, tayar depan ke kanan. Nasib baik tayar depan ke kanan. Maknanya nak kebaikan tu. Kalau tayar depan ke kiri, itu singgah am boleh sengit. Baik kau betulkan. Tayar kau sebelum dua-dua ke kiri. Jadi jangan dengan asbab motor tadi tu kita lalai. Situ Allah benci kita. Kalau ada motor, ada kereta, ada belaka, tak lalai, Allah puji kita. Jangan risau. Dan apa lagi? Dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Anak lah, tak dapat pergi kelas lah, anak lah, bini lah, anak lah, bini lah, anak lah, bini lah. Nampak tak? Jadi Allah cela kalau macam tu. Bukan Allah Ta'ala suruh abaikan keluarga. Dah, Allah suruh kasih kepada keluarga. Tapi jangan sampai kasih kita kepada keluarga tadi meninggalkan kewajipan kepada Allah. Kalau dengan asbab isteri dan anak-anak, kita sebagai suami ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka disitulah tempat Allah mencela kita. Bukan dengan sebab kita membuat satu kewajipan, kita dibenarkan meninggalkan kewajipan yang lain. Saya nak cari nafkah aja, saya nak jaga anak isteri saya betul-betul, makan cukup, pakaian cukup, kasih sayang cukup, tapi semayang saya tak mau, mengaji saya tak mau. Tak boleh lah, sebab dua-dua tu wajib. Maka kita kena pandai bagikan harta. Bagikan harta pula dah. Bagikan masa. Harta pun kena pandai bagi juga. Zakat jangan lupa. Contoh. Jadi jangan asbab-sebab besok. Mereka inilah yang akan mendakwa kita di hari kiamat. Sebab tu sayangkan isteri berpada-pada. Bukan tak boleh bawa pergi berjalan, bawalah. Bukan tak boleh bawa pergi melancong, bawalah. Bukan tak boleh bawa pergi makan, bawalah. Tapi pastikan jangan mengganggu kewajipan. Jadi kena pandai ejah masa. Ni time nak makan ke nak pergi kelas je dia ajak pergi makan kita suami kena bertegah lah. Memanglah mula-mula dia muncung, dah memang perempuan macam tu. Dia memang muncung, dah memang perangai dia lagu tu. Jadi kita suami ni kena tegas. Mana kalau tak, nanti merosakkan dia. Ingat lagi sebelum kita menikah dulu, tanya orang-orang dia kata sayangkan isteri anak-anak ni berpada-pada. Sebab kalau kita salah, nanti sebab sayang kita yang tak bertempat tu merosakkan diri dia. Isteri dan anak-anak tadi jadi rosak sebab sayang kita tu tak kena cara. Nampak nanti sentiasa bila kita nak buat ibadat, nak jaga hati dia, kita tak boleh buat. Nak jaga hati dia, kita tak boleh buat. Nak jaga hati dia, tak jadi. Makna dia akan jadi rosak. Sebab tu dalam bab-bab tertentu kita kena tegas. Bagi dia maknanya bukakan minda dia. Kan orang perempuan ni maklumlah, walaupun dia doktor sekalipun, akalnya tetap akal dia tetap sedikit, nafsu dia tinggi. Sebab tu dia punya keadaan dia punya tingkah laku dah memang begitu. Bahkan itulah yang menjadi asbab para suami banyak mendapat ganjaran pahala daripada Allah, bersabar dengan sikap dia tu. Pahala tu. Sebab tu orang yang dah berumah tangga pahalanya lebih daripada orang bujang. Tu kalau isterinya satu. Kalau isterinya 2, 3, 4 lagi banyak. Kalau betul. Kalau salah, balanya lagi banyak. Yang satu pun tak semayang, yang tak jaga agama, tambah lagi 2, tambah lagi 3. Beratlah lagi nak jawab. Boleh jadi dalam bab material kita boleh bagi, sebab kita orang kaya. Tapi dalam bab agama, kalau tak bagi, berat kita nak jawab tu. Yang seorang pun kita tak akan tertanggung. Apatah lagi. Jadi itu masuk dalam kata kemampuan. Bukan semata-mata kemampuan dalam bentuk material. Bahkan dalam bentuk agama pun. Adakah yang seorang tadi tu kita dah didik dia dengan agama seperti mana yang Allah suruh? Yang nombor 2 pun mesti macam tu. Yang nombor 3 pun mesti macam tu. Nombor 4 pun mesti macam tu juga. Nombor 2 cari ustazah kan, Ustaz? Nombor 2 cari ustazah.
Tiga, profesor. Empat. Amin. Kalau ada, tak apa, silakan lah. Itu single life tu dekat-dekat. Jadi hati-hatilah, ingat-ingatlah ya, kita pun kantoi juga. Maknanya kita pun kantoi juga. Tapi dah memanglah, ketahuilah, dah memang sikap dia macam tu. Maka jangan terlalu ikut kan. Jangan terlalu ikut. Kita kena ada tegas dalam sesuatu keadaan, mesti kena tegas. Sebab tu tujuan kita sayang pada dia. Kalau tak, nanti dia jadi rosak sebab itu. Biarkan dia nak berasa hati. Adakah kita berdosa? Tak. Dia contohlah, kita nak pergi mengaji. Dia nak ajak kita pergi pasar malam contohnya. Kita tak dapat nak ikutkan kehendak dia sebab kita nak menunaikan kewajipan kita belajar ilmu fardu ain. Dia berasa hati. Adakah masuk dalam menyakitkan hati isteri yang dilarang oleh Allah? Tak masuk. Tu salah dia. Kerana dia tak suka dengan benda baik. Sepatut dia mengerti, ini kewajipan suami aku. Kan? Makna kalau aku larang dia, aku saja buat perangai supaya dia tak boleh buat benda yang wajib, ini dosa atas aku. Patutnya begitu. Slow-slow lah didik. Dia orang perempuan yang macam tu. Kalau kita tak pandai, maknanya habislah. Besok nak semayang pun tak boleh, nak mengaji pun tak boleh. Jadi kena pandailah, kena tegas. Kena tegas. Ataupun bagi masa kita nak pergi, awak kalau nak ajak kita pergi jalan-jalan, tolonglah jangan ganggu waktu kuliah kita. Sebab ni lah tempat satu. Kunci Ustaz. Tinggal kunci. Ditinggal kunci? Tinggal kunci. Cuma tinggal. Kunci rumah tertinggal. Saya bawa. Apa tu? Saya nak balik awal. Tak apa, balik awal tak apa, dia dah lepas kelas. Lempeng tak wajib. Lempeng tu harus. Jadi insya-Allah sebab kita kena sayang isteri kita. Tu masuk dalam kata sayang isteri lah. Takkan dia nak suami yang tak pandai agama kan? Dia tentulah menjadi, kalau temu ramah dia sebelum nikah dulu, apakah awak punya makna cita-cita dapat suami macam mana? Suami yang jadi imam kata dia. Suami yang soleh. Tiba-tiba dah kahwin dia tak bagi kita mengaji pula dah. Jadi masalah lah tu. Dulu dia kata nak dapat suami yang membimbing. Lepas tu bila suami nak membimbing, nak pergi belajar, nak bimbing, dia tak bagi pula. Jadi kena pandai-pandai cakap dengan dia. InsyaAllah boleh. Apa tak boleh pula. Dia muncung sekejap je, pujuk lah, ajak pergi ride, senyum lah dia. Okey, sikit lagi cerita bab penting. Jadi isteri-isteri kenalah faham-faham suami-suami. Suami kita nak belajar, tolong bagi kerjasama. Jangan menyusahkan urusan suami kita, nak mendekatkan diri dengan Allah. Kerana itu adalah untuk keuntungan kita juga, isteri dan anak-anak. Bila suami kita lebih faham agama, dia akan jadi lebih baik. Dia akan jadi suami yang lebih baik bila dia lebih faham agama. Tapi nanti kalau suami buat macam-macam hal, kita pula bising. Tapi bila suami nak belajar agama, kita pula buat perangai. Jadi payahlah macam tu. Jadi ta'awanu, tolong menolong. Bukankah tujuan berkahwin tu ta'awanu, makna nak tolong menolong, mendekatkan diri kepada Allah. Sepatutnya makin kahwin, makin mudahlah urusan kita nak beribadat sebab dah ada orang bantu. Tiba-tiba makin payah pula. Maka perbaiki. Masih ada masa lagi. Ada masa lagi. Sekali ajak pergi isteri pergi jalan, lepak tepi laut tu, sembang sesedu. Pandailah berlakon. Buatlah melalak benda. Abang nak mengaji sebenarnya. Macam manalah kalau abang mati 2-3 hari. Semayang abang ni macam ni. Abang tak nak jadi suami yang tak pandai agama. Jadi tolonglah bagi kerjasama abang ni nak boleh belajar. InsyaAllah Syah. Tak apa, berlakon tu. Dapat satu ibadat juga tu namanya. InsyaAllah boleh. Isteri kita pun faham. Kadang-kadang dia jadi macam tu, kadang kita tak cakap. Cuba cakap, InsyaAllah. Kata pantang, kata ada cogang kata apa? Pantang mundur apa? Itu mundur kecuali bini call. Bini call. Apa? Jangan takut pada dia. Jangan takut pada dia. Sian dia nanti. Dia tak tahu. InsyaAllah kalau cakap elok-elok, dia akan bagi kerjasama. Cuba. Tak boleh cuba lagi. Tak boleh cuba lagi. Terus cuba. Doa pada Allah banyak-banyak. Minta lembutkan hati dia.
Dan jangan melalaikan akan kamu dengan sebab anak-anak tadi. Dan daripada dan jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Maksudnya zikrullah. Zikrullah ni makna tadilah, buat yang Allah suruh, meninggalkan yang Allah larang, bukan semata-mata ingat. Faham tak elok? Habis. Dan yang terakhir, dan firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Ta'ala berfirman, hanya segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita isteri dan kurniakan kepada kita anak-anak. Sebenarnya Allah Ta'ala nak mencuba kita sejauh mana ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Adakah dengan sebab mereka kita meninggalkan Allah, ataupun dengan sebab dia kita mudah nak mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Satu kitab lagi dah. Boleh? Boleh. Okay. Sekali lalu. Berapa dah? 4. Sekejap lagi nak asal kan? Sekali lalu. Kita apa? Munyatul Musalli? Macam itu malam. Itu kelas kita kena tapis juga orang dia. Nolan tak boleh. Munyatul Musalli ke surat? 15 minit lepas ni nak asal. 112. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain amin. 112. Bagi berapa bang? Dan hikayat daripada Sayyidi Abu Bakar At-Turtusi pada kitab Siraj Al-Muluk. Bukan Tajul Muluk. Katanya telah bercerita akan daku setengah daripada syuyukh. Syuyukh ni maknanya syekh-syekh. Syekh ni cakap Arab. Syekh ni bermaksud orang yang dah umur 40 tahun. Panggil syekh. Satu lagi panggil syekh dengan sebab ilmu dia. Dia umur dia 20 tahun tapi dia alim, panggil syekh juga. Macam Syah boleh panggil syekh lah, sebab umur dia dah 40 tahun. Belum. Macam Nolan panggil syekh. Nolan syekh. Allah Akbar. Hati 21. Okey, baik. Jadi katanya syekh sini maksudnya orang alim lah, lagi pula umurnya banyak. Daripada orang yang dahulu bahawasanya adalah di Mesir pada negeri Sa'idi satu batang tamar berbuah ia betul situ? 10 arnab. Ardab bukan ardab. Sebatang pokok tamar tu mengeluarkan 10 ardab. Apa maksud ardab? Satu ardab menyamai 24 gantang. Satu ardab 24 gantang. Jadi ada sebatang pokok tamar, buahnya berbuah 10 ardab. Jadi kali ke lah 240 lah 240 gantang sebatang pokok tu keluarkan, punya suburnya. Kemudian, dan tiada ada pada demikian zaman itu satu pohon tamar yang berbuah setengah yang demikian itu. Maksud nak cari separuh daripada tu pun tak ada pokok tamar yang setanding dengan pokok tamar tu. Baik, maka dirampas akan dia pokok tamar tadi oleh sultan. Pemerintah pada waktu tu merampas pokok tamar tadi tu. Maka tiada berbuah satu biji pada demikian tahun itu. Selepas pemerintah dah ambil pokok tamar tu, sebuah pun tak keluar, sebiji pun dia tak keluarkan buah. Ni nak menunjukkan hilangnya keberkatan apabila ada niat yang tidak baik pada pemerintah. Sambungan cerita 2 minggu lalu tu. Disebutkan pasal kewajipan pemerintah. Tak kisahlah, umum lah, mana-manalah pemerintah. Bukan Malaysia je, umum lah. Pemerintah Muslim, makna kalau dia pemerintah, dia raja Islam, tapi dalam hatinya ada niat nak buat benda zalim, Allah Ta'ala akan menarik segala keberkatan yang ada di bawah negeri dan negara dia. Ta'ala akan cabut keberkatan dia, kecuali dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Tengok cerita dulu-dulu tu, cerita lepas-lepas tu, iktibar. Baik, demikian lagi katanya aku lihat pada Iskandariah
pada satu teluk di tepi laut, mengambil tiap-tiap yang berkehendak akan ikan padanya, maka adalah ikan bergelegak-gelegak air sebab kebanyakan ikannya, dan adalah kanak-kanak mengambil dengan kainnya juga. Tak payah pakai joran 16 kaki. Tak payah pakai joran 16 kaki, tak payah pakai jala. Tangguk pakai kain plekat punya banyaknya ikan. Kemudian ditahan oleh walinya. Mana pemerintahnya yang memerintah tempat itu dan menegahkan ia wali tadi akan manusia daripada mengambil daripadanya. Jadi pemerintah pada waktu itu melarang orang daripada ambil ikan-ikan kat situ. Kemudian apa? Maka hilanglah ikan itu daripada tempatnya hingga tiada hampir didapatnya seekor hingga sekarang. Lepas itu tak ada dah ikan pakat lagi je. Nampak Allah tarik keberkatan dengan sebab niat yang tidak baik pada pemerintah tadi tu. Inilah segala perkara yang memberi bekas dan melalui oleh rahsia segala raja-raja dan citanya yang tersembunyi di dalam hati mereka itu kepada rakyatnya. Jika baik, jadi baiklah mamlikahnya, dan jika jahat, mamlikah tu makna kawasan yang ditadbir. Mamlikah ni makna negeri-negara yang ditadbir itulah. Itu maksud mamlikah. 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 Jadi jika baik, makna kalau niatnya pemerintah tadi baik, Allah Ta'ala akan baikilah mamlikah dia. Kalau niat dia jahat, maka jahat pada segala mamlikahnya, makna kawasan pentadbirannya akan jadi jahat jugalah. Itu bergantunglah kepada pentadbir dan pemerintah. Sebab tu mana-mana pemerintah mestilah wajiblah takut kepada Allah, takutlah kepada Allah supaya pentadbiran itu membawa rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan yang tidak bersikap adil bertaubat kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong, Allah Ta'ala membantu memulihkan segala keadaan. Kita orang Islam, kita kena percayalah benda-benda macam ni. Orang tak Islam dia tak percaya. Kita Muslim percayalah. Itulah kelebihan Muslim. Jangan ragu-ragu. Cerita ahli tarikh di dalam kitab mereka itu adalah segala manusia apabila berpagi-pagi pada zaman Hajjaj, bertanya-tanya mereka itu. Ini Hajjaj As-Saqafi, dia seorang pemerintah yang Islam tapi dia zalim. Hajjaj As-Saqafi, dia raja Muslim tapi dia zalim. Apa yang berlaku pada dia? Jadi segala manusia pada berpagi-pagi pada zaman Hajjaj tadi bertanya-tanya mereka itu, siapa kena bunuh semalam ini? Dia tanya. Mana perbualan rakyat jelatanya berbual tentang pembunuhan. Rakyat dia cerita pasal bunuh. Dan siapa orang yang kena sulanya, dan siapa orang yang kena pukul, dan yang seumpamanya. Maknanya rakyat ni duk cerita pasal benda yang tak baik pada zaman pemerintahan Hajjaj. Dan adalah pada zaman Walid, suka ia kepada kebun dan rumah, maka adalah segala manusia pada zamannya bertanya-tanya mereka itu pada pagi-pagi daripada kerja rumah, dan siapa yang berbuat kebun, dan siapa yang membelah sungai, dan siapa yang yang bertanam kayu. Jadi bila pemerintah dia sibuk tentang harta benda, dia punya rakyat pun akan bersibuklah menceritakan tentang harta benda. Itu maksud dia. Dan adalah pada zaman Sulaiman anak Abdul Malik, dan adalah ia Sulaiman sukakan makan makanan dan sukakan berkahwin, dan adalah segala manusia mana rakyat ni berkhabar-khabar, bercerita-cerita pada makanan yang indah-indah, yang baik-baik, dan memahalkan isi kahwin. Pada waktu pun dulu dah berlaku dah memahalkan isi kahwin dan harga sahaya, dan meramaikan tempat kedudukan mereka itu dengan berkhabar-khabar akan yang demikian itu, cerita pasal perempuan, cerita pasal kahwin dan sebagainya. Sebab pemerintah dia gitu. Dan tatkala pada waktu zaman Umar bin Abdul Aziz, masyhur dah. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemerintah yang sangat-sangat adil, lagi pula dia ulama. Lagi pula dia menjadi pentadbir pada waktu itu. Adalah segala manusia bertanya-tanya mereka itu, beberapa engkau hafaz Quran? Berapa banyak dah kau hafal Quran? Rakyat dia sembang pasal tu. Dan engkau hafaz akan wirid-wirid pada tiap-tiap malam, dan beberapa sianu itu hafal kitab, dan berapa hari ia membaca Quran, dan berapa puasa daripada sebulan, dan umpama yang demikian itu. Mana rakyatnya bersibuk berbicara tentang hal-hal ibadat. Sebab dia punya ketua pentadbir dia, raja dia, ulama yang takut kepada Allah. Nampak dia memberi kesan. Macam kita suami anak-anak kita akan terpengaruh dengan kita, betul?
Dia akan terpengaruh dengan kita sebab kita ketua. Dan sayugianya sepatut-patutnya bagi raja bahawa adalah ia raja atas jalan sahabat dan salaf yang dahulu-dahulu, yang salihin radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Sepatutnya kata Syekh Daud Al-Fatani, raja-raja mana-mana pemerintah patutlah meniru para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan para tabi'in dan mengikut dengan mereka itu pada perbuatannya dan pada perkataannya dan pada kelakuannya. Makna ikut alim ulama. Maknanya sayugianya raja-raja kenalah mengikut akhlak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Maka orang yang menyalahi pada yang demikian itu, maka iaitu tiada mustahil, yakni tiada jauh daripada binasanya. Maksud di sini orang yang sebagai pemerintah yang menyalahi, maknanya dengan makna dia tak nak mengikut perjalanan sahabat dan salafus soleh, nescaya hampirlah kepada kebinasaan. Hampir kepada kebinasaan. Dan tiadalah di atas sultan yang adil melainkan nabi yang mursal ataupun malaikat yang muqarrabin. Dan sebenarnya telah dikatakan orang adalah seumpama sultan yang adil itu seperti angin yang membawa, yang mengembangkan segala bunga, yang menyuburkan bagi segala roh hamba Allah. Perumpamaan seorang raja yang adil. Apa maksud raja yang adil? Raja yang menghukum mengikut hukum hakam Allah. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala beritahu dah, barang siapa yang menghukum tidak mengikut hukum hakam Allah, maka adalah mereka itu daripada golongan orang yang zalim. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, barang siapa yang tidak menghukum mengikut hukum syariat, maka kata Allah dia adalah orang yang zalim. Tak kisah siapa pun. Sama ada pemerintah Saudi, pemerintah Indonesia, pemerintah mana pun, dia orang Islam tapi dia menghukum tidak mengikut hukum syariat, maka kata Allah dia termasuk dalam golongan orang yang zalim. Sebab itulah wajib menegakkan hukum syariat. Dah azan ni? Dah. Dia dah. Bila wallahu a'lam. Dah bunyi tek bolehlah berehat dah. Wallahu a'lam. Sambunglah nanti insya-Allah. Alhamdulillah lah, tak dapat banyak, dapat sikit-sikit jadilah. Kata pepatah Arab, tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Orang Arab cakap, tak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha, mudah-mudahan Allah qabul, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudun wa dzakar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.